Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kami masih bertemakan White TV. White merah. Ya, white merah lah dia panggil. Bertemakan White TV. Ya, white merah. Dia baju hitam, baju merah. Kami dah ragam. Baca tak? Itu cacat tu aku panggil. Itu bahasa Sabah. Cacat tema. Gitu. Okey, maksudnya tema dia tidak seragam, tapi tak apa, sengaja kami waktu bagi tahu yang kami ada 2 kali saja. Jadi Kami kalau sun tahu ada 3. kami sun kami akan menjadi warna-warni, colorful. Ya, warna. Sebab kami warni. perlahan kami warnai sandakan dengan warna-warna White TV. Ya, cik. Oh, gitu kan? Tak kebongga. Betul. Hari Kawan kita bilang hari ini sudah 20 Muharram. Sedar tak sedar kan? Mau habis 1 bulan sudah. ya. Ma'al Hijrah tahun 1442 Hijrah. Tahun baru Islam. Ya, Dalam besok habis. besok penamaan calon. Besok kan? Kau dengar tu. Hari Sabtu ni Sabtu sudah penamaan calon. Hari ini 8 hari bulan. Kan dah jadi mengundi kah? Oh, dah jadi mengundi? Iya. Ada yang bilang tak jadi mengundi. Betul. Kenapa? Nak saja saya ini White TV yang bercerita pasal tak jadi mengundi. Adalah itu sebabnya kenapa tak jadi mengundi. Kamu boleh tengok sendiri perkembangan semasa berkenaan dengan isu kes rayuan tuntutan 33 adun kita ni. Tapi kita nak mau cerita tu dulu. Kita kasih tahu dulu White TV hari ini agak berlainan sedikit daripada biasa. Kerana Apa beza dia? perbezaan dia ada si J. Itu saja. J biasa ada. Okey. Dalmi Asda bisa juga. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia hari ini hari Selasa, kemarin Isnin. Allah. Tak ada beza pun tempatnya. Beza sebab dia ada suara-suara bergema di situ. Ya. Tapi biasa juga kemarin begitu je. Ya. Sengaja menarik perhatian kalau dapat info berkenaan dengan live White TV hari ini, kamu kongsikan sedikitlah. Bagi tahu warga Sandakan, ada tu satu stesen ataupun ada satu tu Facebook di Sandakan yang hari-hari dorang live tu jam 10. Betul. Dorang bercerita tu dorang pasal apa di Sandakan. Sekarang dorang cerita pasal politik. Kasih tahu orang Sandakan White TV ada setiap hari bercerita berkenaan dengan Dia start daripada jam 10 sehinggalah jam 11. 1 jam kami cuba bersiaran setiap hari. Bermula daripada Isnin hingga Sabtu. Bermula daripada sebelum ni kami on sejak. Kami terus isi platform sampai bila-bila. Dan di dalam musim pilihan raya negeri ni kami cuba untuk bawa sedikit suasana politik ke dalam Sandakan melalui platform kami di page Facebook White TV. Bagi orang share link kami ni bagi yang kami tengah live. Tapi janganlah salah faham sampai kami ni cuma macam penyampai buta isu-isu semasa. Sebenarnya White TV ni menyeluruh. Kami cuba untuk bercerita sesantai yang mungkin. Tetapi dengan fakta yang cukup untuk berkongsi tentang apa saja berkenaan dengan Sandakan. Apa yang kau tahu pasal Sandakan, Kira? Sandakan hujan sekarang. Sandakan sekarang hujan. Nah. Sampai si Kira tengok, kenapa tak buka pintu grill belakang tu? Rupanya sudah dibuka. Hari ini, pagi ni kita dilimpahi dengan hujan rahmat. Alhamdulillah. Pagi-pagi lagi kita sudah rasa sejuk. Nasib sempat aku berlari daripada bas ke sini. Selesai tawaf awal lah. Tawaf awal nak di bas tawaf syukur. Dia lepas dia dah singgah. So kalau tawaf tu dia singgah dulu. Kira adalah pengguna pengangkutan awam yang sustain, yang setia. Semua cakap tapi memang setia hari-hari kan. Kalau tahu di mana Kira, kita tahu dia berada di dalam kenderaan pengangkutan awam. So hari ini dia kata dia sempat berlari daripada bus stop sampai ke sini sebab biasanya panas-panas kan. Biasa pagi-pagi panas. So pagi ni dia rasa selamat daripada terkena hujan. So pagi Sandakan hujan. Tempat kamu macam mana? Hujan ke? Di Taman Ting, di studio kami di White TV ni hujan. Dari start mendung ni saya nampak start daripada Batu Tujuh Tinusa. Oh, daripada sana. Sana memang gerimis-gerimis mengundang sudah. Oh ya. Dan sampai ke sini bukan sudah diundang, dia menjadi tetamu sudah. Dia menjadi tetamu sudah. Terus membasahi bumi. Sudah membasahi bumi. Yalah, berapa hari kita rasa terik panas kan? So, lain lagi panas-panas mengundi, lain lagi panas-panas pilihan raya, lain lagi panas-panas bahang-bahang redang-redang. Nah, jadi dia kasih hujan dulu. Kasih hujan supaya dulu. kita pun di sini sejuk. Jadi normal.
sandakannya sangat sama juga macam YTV. Betul. Dia neutral. Neutral dia macam mana? Dia panas mesti ada sejuk. Dia Lepas sejuk tu- mesti ada panas. Dan Sama itu balik. orang bilang Indonesia saking panasnya di sandakan, kalau kau cek suhu sampai 37. Wow, hampir demam. Hampir demam. Tapi dia kan, aku dari aircon juga. Tapi sampai cuaca panas itu padahal dekat dari Taman Ting pergi Batalasa pergi jalan kaki kadang-kadang. Sekali cek 37, oi. Oi. Kau jangan. So begitu, inilah cara YTV menyampaikan Betul. maklumat setiap hari. Kami just kongsi-kongsi, kadang-kadang kami bercerita. Saya ni dengan si Kira. Iya, sebenarnya kami bukanlah macam berita sangat. Kami hanya bercerita apa yang kami dapat info. Tapi jangan risau, kami telah pun pegang hashtag kami sebar berita benar, sekat berita palsu. Jadi apa yang kami cerita ni memang benar-benar belaka gitu. Ya, dengan sumber yang sahih, yang tepat, yang kami tidak boleh sangkal dan kamu jangan sangkal sesekali. Betul. Karena kami ada etika dalam bentuk penyampaian kami, sama ada dalam penyampaian lisan begini Correctly. ataupun secara bertulis. Kami akan bagi maklumat yang tepat untuk kamu. Kalau hendak pun kami bagi kamu persoalan dan rujuk balik sumber yang paling tepat. Banyak sebenarnya sumber-sumber yang sahih yang kita boleh pergi. Ataupun kalau macam betul kami ni YTV kamu cerita ni, apa yang kamu cerita ni, kita betul dia bukti dia, kami akan bagi link dia sekali. Iya, jadi kamu kamu boleh tak request terus sana. nampak terus. Dari Betul. sanalah kami dapat. Kau selalu tengok baju sebelah kiri ni. Kenapa rasa macam ada yang terlipat? Rupanya dia suruh aku tengok betul-betul semarak niaga. Oh iya. Ya, bila aku memandang ini rasa macam apa yang melipat? Takkan terpotong kan? Sengaja dia suruh aku tengok Semarang Niaga. Studio YTV berada di Semarang Niaga. Iya, berada di Batu nampak tak di Enam. belakang tu? Nampak. Yes, ada hasil printing lagi hari ini. Amir Bengkel Motor. Amir Bengkel Motor pun print di Semarang Niaga. Betul? Kemarin Bu Kita pun print di Semarang Niaga. Lagi apa yang ada kemarin? Sebelum ni Datuk Sri Musa Aman pun Iya. print di sini. Program dia merata. PCSP program merata tepat. Sangat rata-rata tepat. Satu kawasan Sandakan ni. Sebab dia Sebut punya Sandakan ni. lop-lop begini tuh menyeluruh sudah aku tengok. Iya. Melekat sudah di hati orang. Melekat sudah. Batu Sapi, Sandakan, Libaran. Kita tengok di Beluran pun ada, di Tongat pun ada. Di Kinabatangan pun ada. Jadi hebat. Itu perjalanan politik bagi PCS. Sebab orang print di sini. Warisan ada ke print sini? Ada betul-betul. Ada juga. Warisan pun ada. Warisan Siapa pun lagi? ada. Bersatu. Bersatu pun ada. Armada dia pun ada. Iya, Datuk Zakaria Purar itu di sini buat juga banyak sebenarnya. Oh, Zakaria pun okey. Itu bekas ahli parlimen. Sorry, masih lagi ke ahli parlimen? Datuk Zakaria. Tak pasti, tapi memang Ya, banyak masih. orang yang menggunakan khidmat Semarang Niaga. Iya. Sebab dari sini bukan cuma kualiti yang baik, kuantiti dia pun baik dan desainer dia pun tip-top. Ya, desain yang baik, pasti puas hati. Dan tidak di print selagi tidak ada kata putus dan tidak berpuas hati dengan desain yang Betul. diberi. Itu kualiti jaminan yang diberikan oleh Semarang Niaga kepada orang yang tahu berkenaan dengan kewujudan Semarang Niaga di Taman Ting, dan disitulah juga wujudnya YTV. Gabungan dua part ini membentuk satu impak yang sangat baik untuk warga Sandakan. Betul. Cetak dan digital marketing. Dua-dua tu. Dan sang penyampaian macam kami dua lah. InsyaAllah hari Jumaat kita di mana kira? Kami akan berada di Hotel Pavilion Hotel di Bandar Labuh. Bandar Labuh. Kami akan bersiaran secara live di sana. Ada aktiviti, ada seminar lonjakan online yang dianjurkan oleh Majlis Amanah Rakyat MARA Daerah Sandakan. Diorang akan live, diorang akan ada seminar di sana bercerita tentang digital platform, bercerita dengan berkenaan dengan online. Jadi kamu akan ikuti kami daripada jam 8 pagi sehingga jam 2 petang, dianggarkan begitu. Tapi hari itu hari Jumaat. Ya, kita mungkin tengok macam mana susun atur mungkin program dia. ada ke singkatan masa di situ sama hari Jumaat yang kita tidak tahu lah. Kita cuma tunggu daripada penganjur-penganjur dia untuk memberi kita info di sana. Iya. Tapi jangan risau, kami bukan akan orang bilang tumpu kepada orang yang berada di satu. Ada juga topik yang kami akan kongsikan di sana nanti. Cumanya kami bersiaran daripada luar studio dan Betul. berada di Hotel Pavilion. Hari Dan Jumaat jangan lupa. Kita adalah menjadi rakan media kan? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Baru Cuma mau kongsi-kongsi ke saya.
Cuma kita dapatlah pengiktirafan sedikit. Betul. Daripada Mara Sandakan menggunakan servis White TV Betul. dan Semarak Niaga untuk satu hebahan kepada program lonjakan seminar lonjakan online itu, dan menggunakan servis Semarak Niaga juga untuk menyediakan bahan advertise untuk iklankan, untuk menunjukkan kewujudan atau keberadaan program itu di Pavilion Hotel. Dan kehadiran seorang pemimpin mereka yang akan turun di Sandakan ini juga nanti. Jadi kita akan bercerita banyak. Kalau kita berkongsikan tu terlalu banyak. Peserta seminar boleh, pengarah Mara sendiri boleh, pengurus Mara Sandakan pun boleh kita cerita. Betul. Siapa lagi kita akan cerita tentang topik tu sendiri, seminar lonjakan online. Pasti ada sesuatu yang akan dikongsikan oleh penyampai dia, macam mana mau lonjakkan bisnes online ke, lonjakkan apa-apalah maklumat di dalam platform online. Betul. Dan kami sendiri berada di dalam platform online begini, sudah pasti akan mendapat input baru daripada Mara. Jadi kita tengok apa pula suntikan-suntikan yang akan Mara berikan untuk memastikan bisnes online ataupun platform online itu dapat dilonjakkan. Lonjak ni betul-betul tinggi. Tidak hanya di sini, tetapi kita lonjakkan sesuai dengan fungsi online itu yang sangat worldwide. Tapi kalau orang pendek melonjak itu macam mana? Itu lonjakan fizikal. Ini lonjakan dalam talian. Macam mana pendek pun fizikal dia, tetapi di dalam online kau boleh terjak betul-betul lebih jauh, lebih tinggi. Ingat kan lonjakan fizikal. Sebab aku melintas parit pun, ya ampun, berpikir 2-3 kali tersandung nih ke bawah aku. Bukan itu sebenarnya topik yang kita mau ceritakan hari. Betul, banyak topik yang kami mau ceritakan hari ini. Kami Antaranya, sebenarnya santai je lah di sini nih, mau cerita. Iya, antaranya yang kita akan kongsi hari ini, Sabah tidak jadi mengundi. Iya, kenapa itu? Kenapa Sabah tidak jadi mengundi? Apa dia? Oh iyalah pula. Oh, kami tidak sempat kongsikan pula di situ. Okey, kenapa? Minta maaf. Tapi ini yang kami akan bagi tahu, pembahagian kerusi belum jelas. Kenapa begitu? Belum Maksudnya nak jelaskan macam mana tu? Maksudnya ada sudah yang cakap BN30, Bersatu 20, apa lagi parti. Maksudnya buat andaian sendirilah sudah ini. Bukan juga andaian, tapi ada sudah maklumat itu tersebar. Tapi ialah belum jelas. Sebab semalam kabur-kabur lah. Yes, masih kabur-kabur. Itu akan kita sentuh sekejap lagi. Kemudian Barisan Nasional 30 kerusi palsu. Apa pula tu cerita? Apa yang palsu? Mungkin ada kaitan dengan tajuk yang pertama tadi. Betul. Dan yang last sekali, sikit saja kita sentuh hari ini, PAS ajak perkukuh MN, Muafakat Nasional. Sebenarnya calon PAS ni agak seduh ataupun tidak berapa menonjol. Dia macam macam mana kalau ayat pasar tu macam dia lama betul terkubur. Begitu kan? Terkubur ataupun terdiam sepi. Aku terdiam sepi. Iya, gitu. Itu bukan terdiam tu kalau begitu. Macam mana aku terdiam sepi? English Monica pula. Tetapi dia menjerit. Sebenarnya bukan terdiam. Jadi macam mana? Aku terdiam sepi. Begitu. Sepi, diam. Lebih kurang begitulah. Tapi tak apa. Itu topik yang kita kongsikan. Minta maaf, tidak sempat masukkan topik ini di dalam tak ada tajuk. Tak ada tajuk. Sini boleh. Boleh lagi? Boleh time begitu tapi sunting je. Minta Jai, boleh tolong tak? Tolong kan? Jai, bukan Jai. Jai, tolong sikit kopi daripada page, grup team tu. Ambil tajuk tu. Lepas tu boleh sunting terus ke sana. Masuk ke dalam ambil kopi. Bukan. Tajuk ni belum ada di dalam live. Masih kosong. Kau just copy and masukkan ke dalam tu. Save. Boleh tengok. Thank you Kira ingatkan. Benda tu simple kan. This is online platform. Senang betul untuk kita buat balik, edit balik mana yang silap, masukkan saya di sana. Jadi memang boleh. Berat sudah ini bercakap. Yes. Jadi guys, follow terus apa yang kami cerita berkenaan dengan Sabah tidak jadi Ya, mengundi. kediam sepi itu pun kita mau tahu juga. Itu sudah macam body language. Okay, right. Nanti kita belajar bahasa isyarat.
Okey, kira apa? Kenapa Sabah tidak jadi mengundi? Apa cerita? Itu yang saya mau tahu tuh. Tiba-tiba keluar isu Sabah tidak jadi mengundi. Jadi kalau tidak jadi mengundi, berapa rangka buat pilihan Ini raya? siapa ni? Si Alan Furugi bagi dia punya tajuk. So kita bilang apa rasional? Bukan rasional lah. Apa penjelasan Alan berkenaan dengan Sabah tidak jadi mengundi dengan question mark? Sedangkan kita sudah tahu SPR sudah umumkan tarikh pendapat calon hari Sabtu ni. Lepas tu tarikh mengundi pun sudah tahu, kan? Jadi kita mahu tahu si Alan Furugi ni bilang apa? Kenapa tak jadi mengundi? Di mana dia punya alasan? Kan tunggu result mahkamah hari ni. Jadi begitu maksud dia. Okey, sebab mahkamah hari ni, okey, semalam sebenarnya hari di mana rayuan kes berkenaan dengan tuntutan 33 adun Sabah ni diketuai oleh Tan Sri Musa Aman. Tan Sri? Itu Datuk Sri Musa. Tan Sri Musa. Tan Sri Musa. Okey, Tan Sri Musa Aman berkenaan dengan 32 adun lain yang mahu membawa kes ini ke mahkamah. Hari itu Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sudah putuskan bahawa menolak dorang punya permintaan ni. Kemudian dibawa pula ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, begitu kan? Tapi apa yang berlaku semalam, mari kita tengok apa yang berlaku semalam. Kenapa sampai si Anu ni sanggup bercerita begini? Mahkamah Rayuan tangguh prosiding rayuan Musa Aman dan 33 adun Sabah esok. Hari ni. Hari ni ke? Semalam berlaku, kemudian ditangguh balik hari ini. Ini menurut Buletin Sabah. Kita tengok apa Buletin Sabah kata. Untuk menggantung putusan berkaitan pembubaran Sabah Tun Johor Amir 32. Okey, dia kata panel 3 hakim yang diketuai oleh Dato' Abdul Karim Abdul Jalil menetapkan prosiding berkenaan disambung Selasa 8 September pada pukul 12 hari. Gitu. Sekejap ya, teruskan. Panel hakim ukara. Dia kata panel yang turut di aku malas baca dia punya ni sebab terlalu banyak nama-nama besar disebut. Panel yang diturut disertai Datuk Abu Bakar Jais dan Datuk Supang Lian menetapkan tarikh berkenaan susulan mendengar hujahan daripada peguam Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin yang mewakili Tan Sri Musa Aman pada edan 32 adun serta peguam negeri Sabah Brandon Kitso yang mewakili Tun Johor. Prosiding pada Selasa akan menyambung hujah daripada peguam Datuk. Kau tak sih? Okey, sebenarnya apa yang berlaku semalam, hujah tu terlalu panjang. Sehingga kan mahkamah terpaksa tangguh prosiding tu dan bagi laluan kepada kes-kes lain. Begitu. Terlalu panjang juga di sini. Kalau kamu boleh rujuk sendiri daripada Buletin Sabah, Mahkamah Rayuan tangguh prosiding rayuan Musa Ahmad 32 adun Sabah esok, bermaksud hari ini, itu berita semalam. Disebabkan dia punya ni terlalu panjang. Di mahkamah ni, kalau mau tahu kira, banyak kes yang dibicarakan. Yalah, nama jok mahkamah kan. Ya, so mustahil satu hari tu hanya kes itu saja. Betul. Kecuali kes yang berprofil tinggi. Memang dia khususkan untuk Tapi kalau kes-kes yang sama itu juga level dia dengan kes-kes yang lain pun mungkin tak bolehlah kita terlalu utamakan yang itu juga. Jadi kes ini hanya di peringkat rayuan. Jadi dia sambung balik hari ini. Okey, kes disambung balik hari ini. Inilah yang menurut si Alan Furugi ni yang PRN Sabah tidak jadi. Kurang begitu. So hanya persoalan yang ditimbulkan oleh si Alan. Jadi kita rasa cukuplah bahkan. Itu saya maksudnya menimbulkan sedikit persoalan. Hanya untuk memberi teka-teki lah. Sabah tidak jadi mengundi kerana keputusan itu tidak ada. Betul ke Alan Furugi? Minta Alan respon sedikit. Kalau begitu infonya, kita rasa tidak berapa cukup. Tapi itulah tajuk yang kita sudah letakkan hari ini. Kamu tengok sendiri sesuai atau tidak. Tapi kita sudah ceritakan. Yang pasti perbicaraan ataupun kes rayuan tuntutan daripada 33 adun ni, termasuk bekas Ketua Menteri Sabah tadi, ditangguh semalam
kerana terlalu panjang ceritanya kali, dan hari ini disambung semula. So belum ada keputusan. Memang banyak So insyaAllah teka-teki. kita mungkin akan tunggulah hari ini. Kita tunggu Dan lagi nanti hari ini. sekiranya panjang lagi hujan dia tuh, tunggu Dah. lagi malam ini. Mungkin hari ini selesai itu. Biasa 2 hari saja. Betul. So apa yang pasti kalau mengikut firasat saya sendiri, sebenarnya pilihan raya negeri tetap akan berlangsung. Tajuk ni memang tidak jadi mengundi, tidak jadi mengundi bila. Tidak jadi mengundi disebabkan oleh kes ini. Tapi yang pasti SPR sudah umumkan semuanya dan jentera parti sudah bersedia. Malah Parti Warisan Sabah juga sudah melancarkan 3 jentera parti dia di Parlimen Batu Sapi, Sandakan dan Libaran. Baru-baru ini dihadiri oleh Presiden parti sendiri, Datuk Seri Syafiq Abdal. Jadi mereka sudah bersedia. Jadi untuk isu ini biarlah, macam Mbak kata Datuk Seri Syafiq sebelum ni juga, sebelum pembubaran DUN dibuat, dia sudah cakap pun, dia bilang apa guna lagi mau turun naik bagi tahu saya ada lebih ini DUN sudah pun dibubarkan. Begitu. So apa guna juga, bukanlah apa guna, biarlah mahkamah teruskan kes apa yang orang tuntut ini, tuntutlah mengundi, tatap mengundi, kempen tatap kempen, penanaman calon hari Sabtu ini tatap akan berlaku. Betul. Itu menurut kami di White TV, kan? Macam bila dengar tajuk saja nak jadi mengundi ting. Jadi paparan kamu mau pilihan raya ting. Kita cerita sedikit je lah. Rupanya just itu adalah tajuk sahaja. Kira ada kan nyanyi hari ini? Ada nyanyi hari ini, tapi macam memandang bergerak sudah tadi. Oh ya kau. Tadi Sambil-sambil. ngacau. Kau kena cari sebab sudah. nanti kau Kasih akan caption. yes, kau akan mudah Si untuk Jay dapat. pergi take di dah. Oh di dalam tu senang saya begini. Nah, mau keluar tadi. Dah, okey. Dan alright, jadi ada sudah topik di situ, kamu boleh tengok. Okey, hari ini topik yang kedua kita bilang pembagian kerusi belum jelas. Biasalah, kami ni sebenarnya mau tahu sangat di YTV ni, kami mau terlalu mau betul tahu siapa sebenarnya calon bagi semua kerusi atau semua parti yang bertanding, sama ada di Warisan Plus ataupun di Perikatan Nasional. Kami mau tahu siapa calon dia. Kalau Warisan Plus, Datuk Seri Presiden Warisan WPS sendiri, dia bagi tahu PWS bagi tahu yang pengumuman calon akan dibuat pada 10 hari bulan, hari Khamis. 2 hari sebelum penamaan calon akan di siapa? Apa lagu? Ya. Tag dulu. Nanti sedang tag buat dulu klik. ke? Ya. Jadi kita tunggu yang lain pula. Kalau sudah ada tarikh itu, untuk BN atau Perikatan Nasional pula masih lagi berteka-teki. 8 hari bulan ke 9 hari bulan, ataupun dorang ni tunggu mahkamah punya kes baru dorang umum. Aku rasa begitu. Kenapa mereka betul-betul tidak mau tentukan? Karena dorang masih menunggu. Jadi kan dah jadi pilihan raya ini. Ada pada gitu kau punya bahasa itu. Oh salah kah? Dia punya tak betul macam Okay, sorry lah. Aku sebenarnya memang tak boleh untuk satakan memakai mekat begitu boleh, tapi salah. Tak salah lah, dipersalahkan betul. Aku cuba itu untuk bagi lagi sabahan gitu kan. Tapi terlebih pula sabahan. Tapi dia lebih sampai tak betul. Merusak siapa ini bro, begitu. Itu enggak? Boleh sudah. Boleh sudah. Aku ini makan darah ini. Minum darah ini. Oh minum, mana ada darah dimakan? Aku ni darah sungai ni, minum darah ini. Tuh, dah. Aku suka tagline itu sebenarnya. Iya, aku dah suka. Aku Sebab suka diulang-ulang tagline. perkataan tu. Jadi, Aku suka okey, tagline. tajuk sudah ada. Apa bilang? Aku suka tagline itu bila aku cari gaduh. Oh, okey, jangan. Abang dah suka cari gaduh, guys. Okey, right. Kemungkinan besar disebabkan oleh itulah Perikatan Nasional masih lagi belum mampu untuk mengumumkan calon dorang. Betul. Dorang kata 8 ke atau 9. Bagus hari 10 hari bulan terus. Ya. Ikut warisan lah, warisan 10 hari bulan. Tapi di manakah kejantanan Perikatan Nasional kalau terpaksa menunggu warisan nasional, warisan plus mengumumkan baru kamu ngomong juga. Betul. Kan? Kami mau tahu dulu daripada musuh ataupun pembangkang ini bersedia atau tidak untuk orang umumkan calon orang sebelum warisan plus umumkan. Baru kamu rasa inilah calon yang akan bertanding, bertempur satu lawan satu di tempat kamu. Iya. Apa kau lagu? Bulan-bulan saja baik kota. Okey. Kita mau
sejukkan seketika sebab masih lagi kita bercerita dengan pembahasan kerusi masih belum jelas. Tetapi Bung Mokhtar ataupun pengurus CBN, Ketua Jentera Barisan Nasional ini sebenarnya selalu dihujani dengan persoalan-persoalan. Jadi beliau tenang di posisi untuk beritahu banyak maklumat yang belum jelas. Tapi sebelum kita bercerita pasal itu, kita mau sambung dulu sedikit berkenaan dengan hiburan kita pagi-pagi ini. Lagu daripada Kira Bombastic. Benar, lagu dia pelan. Iklan, sambung di sana jangan lupa sambungkan di sana guys. Sambung di sana. Okay. Sambung dulu di sana. Ya, sementara iklan. Ya, sementara iklan. Yes. Memberi impak lebih besar.
Pelan-pelan siapa kamu? Pelan-pelan saja. Banyaknya komen siapa nih? Si Xiao. Sholin. Ini Xiao Yu. Hai Xiao Yu. Morning. Xiao Yu komen. banyak komen dia. Iya, memang dia Sampai menguasai. di posisi nyanyilah di utara. Sebenarnya itu adalah tim saya juga. Kemarin ada disuruh di sana tapi sebabkan Kawannya juga rupanya. banyak betul saya punya kerja di studio jadi tidak dapat singgah ke sana. Dekat saja itu kan? Dah coba itu di Bataras itu. Dapat kamu tunggu. Jadi tugas-tugas YTV di Bataras nanti kita akan jumpa juga nanti sana. Insyaallah. Berseteru lah kita di sana. Betul. Okey, kita sambung balik apa yang kami ceritakan pagi ini berkenaan dengan kerusi masih belum jelas di bahagian Perikatan Nasional. Ya, masih kabur-kabur. Masih kabur-kabur. Kenapa itu? Jadi kita bilang pembagian kursi masih belum jelas sebab sebelum ni ada kenyataan daripada Parti Bersatu Sabah sebenarnya yang memberitahu bahawa ada sudah pembahagian kerusi 30 daripada PBS. Okey, menurut laporan berita harian online, PBS mahu 30 kerusi. PBS ya, Parti Bersatu Sabah. BN pun 30 kerusi, Bersatu 20 kerusi, Star 18 kerusi, SAPP berapa kerusi? Belum nyata. Jadi masih kabur lagi. Tapi apa yang disebutkan oleh PBS? Mari kita tinjau dulu ini maklumat semalam. Berkenaan dengan agian 70 kerusi PN belum muktamad. Okey. Perikatan Nasional atau PN belum memuktamadkan agian kerusi dalam kalangan parti walaupun beberapa pemimpin sudah memberi kenyataan media. Sudah ada pemimpin daripada kalangan parti komponen di dalam Perikatan Nasional beri kenyataan. Jadi sebab itulah Perikatan membuat kenyataan bahawa yang itu belum jelas lagi. Dia kata naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mositun, jumlah sebenar agian kerusi akan diumumkan esok atau lusa. Macam kita cakap tadi lah, 8 atau 9. 8 atau 9. Sebab kes mahkamah pun belum clear. 8 kah clear, 9 kah clear. Hari ini kita tengok. Kalau clear, kalau betul ada keputusan daripada mahkamah membenarkan rayuan ke apa lagi ke, tangguh lagi ke, maksudnya pilihan raya tetap akan dilaksanakan. Tetapi keputusan untuk memuktamadkan calon ataupun pengumuman untuk calon-calon yang muktamad ini belum lagi dapat dibuat sampai hari ini. Okey, kita sambung. Dia kata apa? Beliau berkata angka yang dinyatakan dalam laporan media ialah anggaran dan mungkin berubah. Okey, selepas rundingan di antara parti selesai hari ini atau esok sama juga. So ada sudah anggaran. Ada sudah anggaran tapi belum dinyatakan lah. Tapi gitu. kalau PBS pun mau 30 sudah. Wow, kau tahu awal-awal hari itu Bersatu sudah umumkan mahu 45 kerusi DUN. Meletakkan calon di 45 kerusi DUN. Kalau di sini PBS yang melangkaui sekarang ni, dia bilang 30 kerusi untuk PBS. Siapa sebenarnya PBS di Sabah? Parti Bersatu Sabah. Macam mana rekod Parti Bersatu Sabah di Sabah ini sendiri? Kemudian macam mana pula rekod kerusi Barisan Nasional di Sabah? Sampai diorang boleh menyatakan di sini anggaran tu boleh berubah, tetapi anggaran awal yang diletakkan adalah 30 BN, 30 PBS. Bersatu hanya, kalau ikut kenyataan di sini, Bersatu hanya 20 kerusi saja. 20 kerusi Bersatu daripada 45 yang dinyatakan sebelum ini, termasuk di DUN N51 Sungai Sibuga. Okey, jadi apa lagi yang dikatakan? Angka itu hanya spekulasi kerana rundingan belum lagi selesai. Kita mahu keputusan menang-menang yang diterima semua parti. Saya difahamkan hari ini pun ada perbincangan dibuat dan selepas semua selesai barulah pengumuman dibuat, tapi saya tak tahu bila. Okey, beliau diminta mengulas mengenai jumlah agen kerusi yang dibahkan oleh PBS sebelum beberapa parti dilaporkan sudah diberikan agihan masing-masing. Kita tunggulah. Lepas tu satu lagi, Johnny berkata berpandukan perkiraan itu hanya ada 8 kerusi lagi yang belum diisytiharkan, yang belum dinyatakan untuk diberikan kepada parti. Namun secara tidak langsung ia merujuk kepada dua parti-parti yang bekerjasama dengan PN, iaitu Parti Bersatu Sabah dan Parti Maju Sabah atau SAPP. Itu kedudukan kerusi di dalam kelompok ataupun di dalam blok parti Perikatan Nasional. Macam mana pula kenyataan Sibong berkenaan dengan situasi ini?
Apa kata Datuk Seri Ibu Mokhtar? Dia punya BN 30 kerusi palsu. Oh, masih lagi sama jugalah. Sama jugalah, masih kabur-kabur. Ya, orang masih menafikan sebenarnya. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ibu Mokhtar. Barisan Nasional Sabah menafikan. Oh, orang pun nafikan juga. PBS pun nafikan, dorang pun nafikan. Laporan mengatakan parti itu bakal memperoleh 30 kerusi untuk ditandingi pada pilihan raya negeri Sabah pada 26 September ini. Ini main nafi-nafi kah ini? Ya, okey, biasalah. Ini yang kita kata. Dalam politik, spekulasi sering dimainkan. Sentimen pun sering dimainkan. Polemik pun berlegar-legar. Jadi pengurusnya Datuk Seri Ibu Mokhtar Radin berkata laporan itu hanya kabar angin disebarkan pihak tertentu ketika BN dan Perikatan Nasional sedang serta parti pemakan belum memuktamarkan agihan kerusi. Sebab banyak media yang sebenarnya tidak sabar. Diorang tak sabar untuk menunggu apa sebenarnya yang berlaku dan apa kedudukan bagi Perikatan Nasional, sebab BN menyatakan dengan jelas bahawa mereka mahu 1 lawan 1. Diorang tidak mahu bertembungan 3 penjuru, 4 penjuru. Jadi inilah kesepakatan. Kita tengoklah macam mana permuafakatan mereka ini berlaku, macam mana perikatan itu, bagaimana Warisan Plus membentuk juga kesepakatan hanya warisan 1 wakil dan Barisan Nasional 1 wakil. Tapi kita tengok macam mana pula kewujudan PCS di sana. Mampukah pertembungan, adakah kita akan melihat 3 penjuru? Pasti ada PCS di setiap penjuru, pasti ada PN di setiap penjuru, pasti ada Warisan Plus di setiap penjuru. Kita tengok nanti macam mana. Tapi aku rasa memang akan berlaku 3 penjuru. Mustahil 1 lawan 1, kecuali PCS menyatakan kesediaan bergabung di bawah Perikatan Nasional seperti SAPP. Tapi politiknya bila-bila masa boleh berubah juga. Ya, sukar sangat dijaga. Tiba-tiba kunungan PCS bergabung dengan Warisan yang enggak ada. Itu tiba-tiba lah. Itu mustahil pula. Tapi tiada yang mustahil dalam politik. Mana tiada mustahil. Kau tengok si Kira punya tiba-tiba andaian, tiba-tiba ke Warisan Plus pula PCS tu, betul ke ada? Sedar pun kan tiba-tiba YTV pula jadi PCS, kau tengoklah baju kita. Itu mustahil. Sebab kami bukanlah pengamal politik. Betul, kami just ceritakan politik sahaja. Ya, berkongsi tentang maklumat politik dan kami adalah prinsip yang sangat neutral. Bersih bah kami. Kami tidak pihak mana-mana. Tidak pihak kepada si J, tidak juga berpihak kepada si Almi. Oh iya. Almi tak boleh. Tidak boleh. Sambung sikit lagi apa beliau kata? BN dan Perikatan Nasional dijadwal mengumumkan kesenarai calon mereka pada Rabu ini. Besok. Okey. Selepas rundingan akhir parti komponen selesai membabitkan Bersatu, MCA, PBS, PBRS, STAR dan SAPP. Banyak parti di dalam komponen Perikatan Nasional. Jadi itulah tajuk yang kami ceritakan. Seterusnya PAS ajak perkukuh muafakat nasional. Okey, sebenarnya kami ada sentuh tadi sikit. Dalam banyak-banyak parti ini, parti yang selalu menonjol, yang selalu diceritakan adalah parti PAS. Kerana? Tetapi bak kata Kira tadi, lagunya apa Kira? Aku terdiam sepi. Tapi dia bukan begitulah kan? Lebih kurang begitu. Tapi terdiam tu sepi, rancak pula dia bergerak. Sampai ke Tawau ni, Sahar salah seorang calon yang disebut-sebut bakal mengisi kerusi DUN Tanjung Papat. Beliau berada sampai ke Tawau untuk melihat perjalanan. Beliau menghadiri satu majlis makan malam perdana PAS Sabah di Hotel Royal Borneo di Tawau. Okey, Sahar Abdul Majid ni disebut-sebut sebagai calon PAS dan di tempat lain tak tahulah PAS akan isi calon atau tidak. Itu yang masih lagi menjadi tanda tanya soalan. Tetapi perkembangan yang kita boleh tahu daripada Sahar Abdul Majid ni hanya melalui perjalanan politik dia di-upload di Facebook. So semalam dia bilang dia pergi Tawau, majlis makan malam kemarin lah ni kan, dihadiri oleh Datuk Taqiyuddin Hassan, iaitu Setiausaha Agung PAS Pusat merangkap menteri di Jabatan Perdana Menteri Persekutuan Malaysia. Okey, dalam ini yang kita kata dia mau muafakat nasional tu bersepadu
Datuk Taqiyuddin dalam ucapannya mengajak parti politik di bawah Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional untuk terus memperkukuhkan perpaduan dalam dan kesatuan. Sama macam kenyataan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, kukuhkan perpaduan dan kesatuan dan perpaduan. Begitu juga menurut PAS. Jadi Sahar Abdul Majid hanya bercerita berkenaan dengan maklumat itu dan tidak ada kenyataan terus daripada calon PAS ini. Calon calon daripada PAS ini yang disebut-sebut untuk mengisi kursi Dun Tanjung Papat. Tapi kita tengoklah macam mana perjalanan inilah kurangnya kontroversi di dalam PAS sebenarnya sebab apa kira? Sebab dia sepi. Yes, satu sepi dan menghukum diri kembali. Yes, dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Dan dia tidak terlalu menunjukkan diri di media-media Yes, mana betul. sosial. Jadi dia bergerak secara underground lah, macam orang dah akan tahu dia. Iya. Okey, mungkin itu terusik. Okey, jadi kita susah. Mungkin media pun malas lah bertanya dia ni. Iya, bukan malas ada lah jawapan. follow gitu kan apa semua. Sebab dia orang ni memang jenis yang tidak macam yang lainnya. Apa yang kata nampak ni paling banyak cerita PCS macam menunjukkan betul berkempen sana sini. Jadi betul. pas dia tenggelam begitu saja. Tapi sebenarnya bukan dia tenggelam. Dia ada dia ada misi tersendiri, dia ada cara tersendiri. Betul. Itu yang berlaku sebenarnya sampai kita tidak dapat jangka orang punya perjalanan. Tetapi kalau ikut penyokong sudah mahu dia berada di kawasan Tanjung Papat. Betul. Ada juga yang menyebut-nyebut dia di kawasan Karamunting dalam Parlimen Batu Sapi. Parlimen Batu Sapi. So ada dua parlimen yang akan kita tengok saja sama ada dia letakkan dalam Parlimen Batu Sapi atau Parlimen Sandakan. Ataupun Tanjung Papat. Bukan. Tanjung Papat di dalam Parlimen Sandakan betul. dan Batu Sapi mungkin dia di dalam Dun Karamunting. Dua tempat dekat saja tu, bersebelahan saja Dun itu. Alah. Tepi je. Masuk Berjiran sikit lah sini, gitu. Ya, berjiran. Jadi Berjiran. di situlah kekuatan PAS mungkin yang ada. Tempat-tempat lain dia bagi komponen dia dalam muafakat dan perikatan. Dan tak dapat dengar lah. Dia cuma di sini dia bilang beliau yang juga menyentuh tentang PR Sabah perlunya kesatuan pembangkang sehingga mewujudkan perlawanan satu lawan satu sekaligus. Okey. Itu pun kabur. Kabur, tapi saya jelaskan di sini. Hasrat PAS sebenarnya mau memastikan hanya satu lawan satu berlaku. Seperti kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO sendiri ataupun pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zaid Amidi. Dia mau pastikan satu lawan satu. BN atau Perikatan Nasional lawan Barisan Plus itu saja. Dia tidak tolak tambah sudah. Tidak mau. Kalau boleh ini saja. Gitu kan. Kita mau lawan satu ni barulah deal orang bilang. Kita mau ada fight kan. So kalau macam dia bergaduh, kalau satu lawan dua memang nak boleh lawan lah yang satu. Baru. Tapi fight dia kuat lah kan. Macam tough betul yang satu ni kan. Sampai dua lawan pun susah mau tumbang. Iya ke? Aku dapat kesimpulan pula kira. Iya ke? Sampai pula kau punya ni. Iya ke? Dorang mau, okey kau tengok. Dorang rasa macam, nampaklah dorang punya kekuatan tu macam dorang ni lemah ke. Kalau ada dua di bahagian parti Perikatan Nasional ni. Dan terlalu kuatnya warisan tu sampai warisan ni dapat bentuk satu saja. Dia wujudkan satu warisan plus saja. Kekuatan di situ dan Perikatan Nasional ada dua. Jadi bilang, takkan kita dua. Macam susah betul mau tumbangkan warisan ni. Sampai Perikatan Nasional terpaksa letak dua. Macam tu sekali. Itu yang aku bayangkan lah. Tetapi kalau wujud sekalipun yang menjadi lawan ketiga tu, penjuru ketiga tu bukanlah daripada Perikatan Nasional, tetapi mungkin daripada PCS. Ataupun parti-parti yang sekarang ni PCS saja. Sekarang ni PCS saja sebenarnya. Itu cerita berkenaan dengan kerusi. Kita sentuh tadi tentang PAS dan dia ni sangat mementingkan muafakat dia, kesepaduan di dalam Perikatan Nasional. betul. Kira itu saja topik kita kira. Hari ni itu saja. Ya, selebihnya kita isi dengan kau punya suara saja tu. Iya ke? Iya, Bang. Tampaknya. Ya, Jina ni okey? Tak okey. Jina ni cuba bagi Jina ni lagu sikit. Biarlah dia menyanyi dengan versi Jina ni. Tak baik. Tak baik. Dah boleh ya? Cubalah. Cuba dan terus mencoba. Kau sini.
sengaja tidak pakai mic aku ni hari. Okey, begitulah antara perjalanan politik di Sabah setakat ini. Kami masih lagi menunggu sebenarnya keputusan, kemungkinan besar akan ada keputusan mahkamah hari ini berkaitan dengan tuntutan 33 adun ini. Kemudian besok kemungkinan besar baru ada keputusan muktamad di dalam Perikatan Nasional berkenaan dengan calon mereka. Yang mana? Yang atas kah? Tekan terus. Cuma kasih pause saja. Dan selebihnya kita akan tunggu Warisan Plus akan mengumumkan calon dia pada 10 September ini atau hari Khamis. Dan esoknya pula hari Jumaat kami akan bersiaran daripada luar studio di Bandar Labuk di Hotel Pavilion bersama dengan Majlis Amanah Rakyat Daerah Serangga atau MARA Sandakan di seminar lonjakan online. Kami mau bersama-sama melonjak dengan MARA. Hari ini kami akan cuba dapatkan sedikit kenyataan daripada MARA Sandakan untuk kita perjelaskan apa sebenarnya program yang akan berlangsung Jumaat ini. Kita war-warkan terus. Tetapi yang pasti diorang sudah ada peserta. Lebih kurang dianggarkan 100 peserta akan hadir di dalam seminar tersebut. Kamu tahu kan pasal MARA? MARA. Kalau bisnes banyak dana ataupun bantuan yang boleh disalurkan MARA dan banyak usahawan yang lahir daripada bantuan MARA. Jadi kalau kamu rasa ada kepentingan sedikit untuk dapatkan maklumat berkenaan dengan MARA ini, sudah pasti kamu patut hadir di seminar. Tapi kita tak pasti seminar itu sudah di-lock atau tidak, atau open kepada publik atau tidak. Itu kami cubalah datang ke pejabat MARA Sandakan di bandar. Alright, kami cuma war-warkan. So hebahan lengkap kami akan nyatakan nanti. Dan kita cuba bagi maklumat paling tepat lah. Sama ada kamu perlu hadir, boleh hadir atau tidak. Yang pasti YTV akan sediakan artikel yang tepat berkenaan dengan program MARA di Pavilion Hotel hari Jumaat nanti. Okay. Apa kau lagu? Terima kasih. Lam Nita. Nita loh, temannya gue Nita. I am Nita. I am Nita. Okay, right. Alam itu. Apa Nita baiknya? Stop. penuh riang tawa mesra terus terukir di hati. Siapa sangka kan bahagia bila dulu pernah luka, cinta datang tak terduga bawa hingga surga.
hati penuh riang, tawa mesra terus terukir di hati. Terima kasih atas. Kau habis tukar. Oh iya. Gitu lah itu dia. Kita berjaya bertemu kakak Kira. Oh, mantap. Tuhan ini. Gini nih, ada satu sebenarnya story yang sedikit tapi sejuk sudahlah orang bilang kan, walaupun dia berlaku di Sabah, Iya ke? tapi masih lagi sebab inilah suasana ini adalah musim dia, Musim apa? pandemik. COVID-19. Yeah, sebenarnya di Sabah mencatatkan satu peningkatan kes yang sangat besar saat ini. Tiba-tiba melonjak 56 kes guys. Ya betul, Kemudian 56. bagaimana? Itu kita rasa macam agak terkejut sedikit apabila kes ini berlaku di Sabah. Datu. Ya, berlaku di LD. Dia kata di sini mengatakan bahawa 51 kes positif di Sabah hari ini. 56 kes keseluruhan, kes tempatan, 40 bukan warga negara dan 11 adalah warga negara. Kita mau tahu kenapa tiba-tiba terus naik macam tu? Ya, kalau mengikut sedikit maklumat, dia disebabkan oleh satu kluster di Benteng Lahdatu. Kenapa tu? Okey, senang kita cakap semalam begini ya. Sebanyak 50 kes dikesan positif COVID-19 dari kluster Benteng. Okey, kluster Benteng ni telah dikenal pasti pada 1 September baru-baru ini. Ia bermula dari 2 orang pendatang asing tanpa izin atau parti yang ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Lahdatu. Lah, kenapa dia orang tak cek dulu? Sebaiknya kamu orang tengok tak mereka tu. Gini nih, sabar dulu, belum lagi habis tu. Dia bilang kan, pada 24 Ogos 2020 mereka disaring. Dan didapati positif Lepas tu? pada 31 Ogos 2020. Okey, kes dimasukkan ke dalam Hospital Lahdatu dan aktiviti pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection ACD dan saringan kontak dapat dijalankan. Barulah dapat kesan yang baru ni daripada kluster yang sama juga. Satu orang kena, dorang kesan di situ sedikit pada masa tu. Lepas tu dorang kesan kontak semua, lepas tak kontak Ya, semuanya. hubung-hubung. Ya. Hubung-hubung semua. Ni. Okay, dia kata jumlah saringan yang telah dilaksanakan bagi kluster ini 631 orang banduan, 98 orang kaki tangan penjara, 157 orang ahli keluarga kaki tangan banduan, 78 anggota polis, 440 orang pegawai agensi kerajaan yang lain. Kluster melibatkan 2 daerah di Sabah. Daripada jumlah positif COVID-19 kali ini, 30 kes 45,5% merupakan warga negara Malaysia, 36 kes atau 54,5% bukan warga negara. Pecahan saringan daerah mengikut ini. Lahdatu 420 orang disaring. 50 kes dikesan positif. 50 orang, 22 warga negara, 28 bukan warga negara. 37 individu negatif dan 337 individu negatif. 33 individu masih menunggu keputusan. Tawau 984 disaring. 16 kes positif. 8 warga negara, 8 bukan negara. 230 individu negatif dan 738 individu masih menunggu keputusan. Astagfirullahaladzim. Lebih kurang begitulah cerita. Dia je yang faham. Aku tak faham. Okey, kamu boleh rujuk sendiri di Majlis Keselamatan Negara ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui info lebih lanjut. Cukup sangat kita beritahu kes kluster Benteng ni meningkat. Nah, kamu tengok guys. Hmm. Sebabkan kecuali kamu orang. Berjalan lagi kamu. Tapi sebenarnya syukur bagi warga Sandakan kerana tidak sampai ke sini dan kluster itu terkawal di dalam kawasan penjara. Hanya kontak-kontak terdekat dia keluarga. Biasalah bah. Dan cuma teruskan mematuhi SOP. Kamu jangan lupa tentang pemakaian penggunaan pelitup separuh muka ini ataupun Bukan tutup face muka mask. ya. Nanti tak dapat jalan. Dan teruslah amalkan penjarakan fizikal tu. Kalau dengan kontak yang kamu tidak terlalu kenal, so ini Tapi adalah musim. sebaiknya elakkan bersentuhan, jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka. Dan kalau aku jaga mal-mal tu, datang bukan terus peluk anak, terbaik. Ya, and then kalau boleh, sekarang ni pun murah sudah kan, boleh sudah dapat harga
face mask yang murah-murah kan. Sangat murah. Maidin buat promosi. Bataras pun ada. Bataras pun buat promosi kan? RM10 satu gini. Murah lah tu. Lepas tu apa lagi? Di ini Sabana. Bataras. Sabana pun ada buat Sabana. promosi. Jadi dulu kita dengar pada peringkat awal PKP dilaksanakan, harga masih RM18 satu kotak untuk 50 helai. Membunuh harganya. Itu belum lagi. Oh, ya ke? Selepas PKP terus jadi RM60, RM70 satu kotak. Mas, kalau satu kotak korang jual RM35. Kau makan itu mas tu. Last sekarang ni harga drop balik. RM10. Daripada 18 pergi RM10. Sekarang sibuk sudah orang mau menghabiskan stok-stok orang. Padan muka kerana simpan stok. Kamu ingat harga tu maintain. Kemudian orang tak boleh buat kain. 4 lapis, 5 lapis buat Barulah emas. orang sedar hakikat bahawa orang tidak sepatutnya menyimpan stok and then mau kaut untung lebih. Iya, tak baik kamu orang. Lepas tu sudah orang susah tadi kerja. Time PKP kau jual bisnes mahal. Macam kami sekarang saya pakai yang 3 layer, dapatkan daripada farmasi dengan image Semarak Niaga. Oh mantap. Kau punya mana? Itu kat dalam sana sini. Terus ada image pula di situ. White TV White TV. guys. Dan benda itu sebenarnya boleh dibuat di Semarak Niaga. Sangat senang. Kami boleh buat macam mana apapun bentuk Bunyi logo yang dia ada. saja. Sangat senang untuk kami hasilkan dan dijual pada harga sama juga RM10 selai. Tapi kalau banyak kuantiti harga akan lebih drop. Betul? Pandailah kita runding, kita kasih jadi saja. Runding sampai jadi. Yang penting selamat dengan image yang kamu suka. Betul. Itulah jadi perkembangan semasa berkenaan Covid di Sabah. Sabah mengungguli takhta semalam. Kita harap hari ini tidak ada pertambahan, tetapi kalau ada pertambahan pun mesti dalam kluster yang sama juga. Ya. Dan dia tidak tersebar. Well done bagi Kementerian Kesihatan Malaysia dan petugas di Barisan Hadapan kerana berjaya untuk mengawal penularan wabak ini dan hanya di dalam kluster itu sahaja di Lahad tu. Akhirnya sampai sini sahajalah. Ui, Habis tu, awal lagi bang. iya ke awal lagi ke? Janganlah dulu. Kasih habis 2 minit lagi untuk kami akhiri. Kita nak cakap lagi pasal sebrek apa semua. Boleh teruskan untuk berkongsi maklumat di White TV. Kami ada page White TV kan Jena ni. Ada White Music. Peningkatan mendadak juga di follower White TV. Terima kasih kerana mengikuti kami. Teruskanlah berkongsi kepada rakan kamu, jiran-jiran kamu, saudara mara kamu. Kami membentuk satu kluster White TV. Bukanlah kluster Covid, tapi kluster media sosial. Kluster positif. Positif berkenaan kalau dengan kamu orang baru masuk, lepas tu tertinggal cerita kita hari ni, kamu boleh rujuk ke YouTube channel kita orang. Ya, Kita dah boleh. bagi link kat Instagram dan Twitter kita orang. Dan kami juga ada SOP tersendiri, iaitu kami tetapkan kepada kamu standard operasi prosedur, operating procedure supaya kamu like page kami. Itulah SOP dia. Teruskan like page kami, follow page kami. Kemudian SOP kedua, SOP seterusnya kamu share konten kami. SOP seterusnya di dalam SOP itu juga kamu kena like kami punya Instagram. Betul. Dalam SOP itu juga dia suruh supaya kamu masuk di Twitter. Twitter kami. Ha. Termasuk yang si Jenny bilang tadi, itu termasuk SOP juga tu. Kamu kena full package SOP, subscribe White TV punya Sekeprek. YouTube. Ha. Itulah SOP yang ditetapkan di dalam kluster White TV. Boleh bang eh? Boleh juga. Lebih kurang begitulah. Jadi itu saya masa yang kami ada. Kau mau tambah lagi sikit ke? Apa tambah lagi? Hari Jumaat ni jangan lupa. Ya, hari Jumaat ni jangan lupa kami berada di Pavilion Hotel. Pavilion Ya, Hotel. Jika ni Pavilion telat Hotel. sikit. Kita kan senang je. Ya, orang kecil yang biasa sebut begitu. Iya ke? Di Bandar Labuk Batu Tujuh. Ada apa sana? Kita ada loncatan online daripada Mara sana kan? Mara Sentakan. Seminar. Mara ya? Bukan Mara. Bayangkan kalau Mara. Dapat dibayangkan. Okey. Itu kami akan berada di sana. Besok kami akan mewawarkan lagi Tempat ataupun belajar jam hari ini pagi. kami akan berkongsi tentang artikel program itu nanti, seminar itu nanti. Dapat 8 pagi guys. Ya, 8 pagi di sana Sehingga persiapan lapar awal. itu habis. Sehingga habis. Dijangkakan jam 2 tetapi hari itu hari Jumaat kita tengok. Mungkin ada masih perlu bos. race kita apa semua kan? Iya, dekat dengan Masjid Pengiran di sana. Bolehlah kami solat Jumaat terus. Jadi itu saja masa yang kami ada. Jumpa lagi. Jangan lupa hashtag TV Sentakan YTV. Assalamualaikum. Jumpa Sebar lagi. berita betul, sekat berita palsu.
Assalamualaikum. Ya sudah. Bye bye. Bye bye Syakira. Jumpa lagi bye. Jumpa Bye, lagi. jumpa lagi, bye.